Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih ketua majlis, moderator Ustaz Abdullah, Tuan Ismail, Aitam, Cik Wan, Cik Suami dan Cik Wan Ridwan dan yang lain-lain yang tak sebutkan nama. Sebenarnya saya datang ni mengejut lah. Datang tiba-tiba dah lama tak balik ke Cenoh, tiba-tiba rasa nak balik ke Cenoh. Panggilan Cenoh ni dah lama sebenarnya. Sejak 2015 lagi saya telah memerhatikan apa yang ada di Cenoh. Walaupun saya tidaklah lahir di Cenoh, tetapi sejarah yang terungkap di depan mata kita pada hari ini adalah sebenarnya follow through atau follow up daripada apa yang telah kita buat 20 tahun dahulu. Dalam saya mengkaji sejarah keris, ramai orang kata zaman teknologi nak kaji keris ni leke sangatlah. Saya buat PhD keris ni, orang pun kata gila kan dia buat PhD keris, sebab background saya finance and IT. Saya ada dah buat master jam niaga, tiba-tiba nak buat keris. Orang kata apa ni, macam patah belakang ni kan. Macam pelik. Hari ni saya datang balik ke Cenoh nak ceritakan bahawa dalam keris ni ada sejarah dan bukti-bukti sejarah. Kalau kita buang keris ni, hilanglah sejarah Melayu. Kenapa? Tidak ada bukti Melayu yang boleh kita buktikan Melayu Semenanjung ni melainkan keris. Kenapa? Kerana keris ni hanya ada di alam Melayu saja. Cina tak ada, India tak ada, Arab tak ada. Yang ada alam Melayu saja. Maknanya, kalaulah dibuang segala bukti sejarah, bangunan dibuang, ditukar segala DNA, ada keris, orang akan tahu bahawa kita Melayu. Sekurang-kurangnya, inilah bukti kita sebagai orang Melayu. Jadi atas dasar itu, keris sebagai lambang di logo-logo jata negara, jata negeri dan sebagainya tak ada gunanya kalau kita hilang ilmu keris ni. Ya, kerana kita ada satu kebanggaan yang palsu. Maka hari ini saya nak mengajak tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara mara, waris-waris, adik-beradik yang mengaku waris dari Cenoh, bahawa Cenoh mempunyai teknologi perkerisian yang amat tinggi. Teknologi besi yang amat tinggi. Saya jangkakan teknologi besi negeri Pahang dan juga yang ada di Cenoh ni seawal abad pertama Masihi. Kerana bukti di Kedah 788 sebelum Masihi. Keris pertama yang kita detect 1 Masihi. Tetapi bukti keris di dunia ni, dia punya prototype dia dah ada 1750 sebelum Masihi. Jadi kalau kita meninggalkan keris, dan ini pun yang orientalis nak, dan ini pun penjajah nak, keris ini diharamkan dalam akta. Kenapa keris yang begitu simple diharamkan? Mungkin atas sebab mengamuk dan sebagainya, itu adalah satu alasan. Tetapi ada banyak lagi senjata mengamuk ni. Kapak boleh, parang boleh, yang lebih panjang pedang. Tapi keris yang menjadi pakaian adat istiadat orang Melayu diharamkan dalam akta. Saya tidaklah kata kita nak menentang kerajaan dengan keris. Malah keris bukan senjata perang yang efektif pun. Yang nak kita berlawan dengan orang pakai senapang, pakai keris. Itu agak-agak melawak lah. Orang untuk kita, nenek kita bukanlah tak cerdik sangat. Nak berperang dengan keris, tak cerdik. Mereka juga ada teknologi yang lebih canggih daripada keris, seperti lembing, sumpit, panah, dan pedang panjang. Keris bukanlah senjata yang seperti mana kita faham sebagai satu senjata amukan. Malah dalam karya Antuah menceritakan, Antuah amat sedih bila orang pegang keris mengamuk. Kerana dia kata, orang yang mengamuk dengan keris ni bodoh sangat. Tetapi kita kena faham, situasi zaman itu tidak ada lagi dah senjata lain, yang ada di tangan cuma keris. Dia dizalimi, maka itulah sebagai satu alat untuk dia menyatakan harapan dan doa dia, dan juga menjaga
keaiban diri dia. Kan dalam Islam, "Uiddalahu mastata'tum min quwwah." Kita mesti sediakan satu hal untuk menjaga diri kita. Dalam konteks peradaban dan ketamadunan, keris sebenarnya pakaian peradaban orang Melayu. Apa maksud pakaian peradaban orang Melayu? Ialah keris ni menutup diri daripada ditelanjangkan oleh orang. Seperti mana kita pakai baju. Kita pakai baju, kita menutup maruah kita, keaiban kita, ya, supaya orang tak lihat kita bogel. Jadi kalau keris, dia menutup keaib kita kerana kita mampu mempertahankan maruah kita apabila maruah kita dicabar. Ya, maka itulah ada keris. Tom Pires, Barbosa, Lucidia Camus yang mencatatkan tahun 1400, 1500. Orang dulu daripada umur 10 tahun pakai keris. Bukan pakai keris ni dia nak bertikam. Keris itu pakaian dia. Kalau saya nak buka sejarah lebih lama, saya menulis buku Al-Quran dan keris. Saya mengatakan bahawa keris tercatat dalam Al-Quran. Teknologi pembuatan keris tercatat dalam Al-Quran. Dan saya buktikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan telah dibahas oleh orang-orang yang ingin membahaskannya, termasuk profesor saya dan sebagainya. Mereka tidak boleh menafikan bahawa keris itu ada ditulis dalam Quran, malah dalam bentuk kias, bahkan dalam bentuk teknologi maupun dalam bentuk keris. Jadi menafikan keris sebagai satu peradaban Melayu, satu alat syirik dan khurafat, dijadikan sebagai alasan untuk menolak dan membuang keris, saya rasa itu adalah satu tomahan-tomahan yang perlu dibetulkan. Siapa yang perlu dibetulkan dan membetulkan ialah orang-orang yang tahu keris. Siapa orang-orang yang tahu keris? Orang yang tok nenek dia selalu pakai keris. Takkan kita nak suruh orang yang tak pernah pakai keris membela keris? Takkan orang yang tak pernah pegang keris tahu keris nak membela keris? Kita bukan nak bela keris ni, oh dia warisan senjata Melayu, dah bukan. Yang kita nak bela adalah maruah orang Melayu itu yang dahulunya berpasakkan keris sebagai tanda. Itulah tanda sebilah keris yang mengatakan pembawa keris adalah orang yang mempunyai peradaban tinggi. Saya buktikan dalam buku saya Silat Berkeris. Nak memegang keris ni, nak bertari keris. Sekarang orang bertari, tari piring pegang keris. Itu bukan tari berkeris. Itu bukan sejarah. Itu adunan baru. Sebab dah tak tahu. Ilmu tari berkeris lama dah hilang. Maka tari piring pegang keris. Tarinya bentuk tari piring. Tari parang, tari pedang pegang keris. Tari berkeris macam mana? Tak tahu. Hilang tuan-tuan. Sedangkan saya ingin menyatakan pada orang Cenor yang mendengar hari ini, tuan-tuan kena faham bahawa Cenor adalah satu tempat yang hebat. Mungkin sejarahnya akan diceritakan oleh Ustaz. Tetapi saya hari ini nak ceritakan rentetan teknologi orang Cenor, rentetan tanda sejarah orang Cenor, bukti-bukti hubungan Cenor dengan Aceh, Cenor dengan Riau Lingga, Cenor dengan Johor, Cenor dengan Pahang, Cenor dengan Kelantan, dan Cenor dengan teknologi yang lebih lama seperti teknologi pembuatan besi mawas. Saya bawa bukti. Besi kuning, besi hitam. Belum ke? Nanti kita buka sesuatu. Ya. Sebab kalau tak habis cerita ini, kita buat cerita lagi. Maka kita jemput pula semua ke KL ke macam kan. Kita buat tempat lain. Tetapi yang penting semangat penonton yang datang hari ni biar ramai lah. Kita ni buat ad hoc, memang saya tak nak lain-lain. Tapi saya katakan, tunggulah sampai habis kerana kalau nak buka keris-keris Sempena Riau, nak buat keris Naga Cenor, nak buka keris Tok Draman Perkasa, nak buka keris Tok Kandir dan sebagainya, nak buka Sikin Aceh Cenor, nak buka besi mawas, tunggu sampai habis. Biar Ustaz habiskan dulu, saya akan sambung pengenalan tentang pentingnya kita memahami keris dan pentingnya keris sebagai bukti. Maknanya lepas ini, tuan-tuan yang ada keris di rumah letak di ujung halam berkarat tu, bawa keluar. Bawa keluar, cuci. Kalau tak boleh, saya buat kelas mencuci keris. Bawa keluar,
Kan kita nanti satu hari datang, kita lambatkan keris di galeri yang besar ni kan. Keluar, seorang ni keturunan dia, ini tanda dia. Seorang ni waris dia, ni tanda dia. Kalau dia dulu kata saya ni keturunan Bahman, mana keris Bahman? Yang dibangga-banggakan tu, apa tanda? Setakat cakap saja, tidak ada bukti. Mana barang? Dah dijual. Bila dijual, keris tok nenek yang kita banggakan kita ni bohong. Kita tidak menjaga pun maruah tok nenek kita. Kerana keris ini ditempa bukan jual tepi jalan. Keris orang dahulu ditempa atas diri dia sendiri. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, kalau kita bawa tanda hari ni, inilah tanda yang dapat. Ni pembukaan kan. Jadi Ustaz ceritakan tentang ni. Sesi yang terakhir ni tu saya buka satu persatu supaya tuan-tuan boleh tengok, insya-Allah. Terima kasih kepada Ibu dengan pencerahan ya, begitu tuntas dan halus sekali mengenai dengan kisah keris. Masya-Allah, tabarakallah ya, yang mana Tengku PhD ya, sedang ya Tengku ya dalam bidang keris ni. Jarang sekali anak muda dan orang yang dalam Melayu ni mampu buat. Dan menurut dalam FB, kalau kita boleh tengok oleh FB dan juga program-program diskusi beliau, banyak beliau ya, buku-buku dia buat ya, catatkan mengenai dengan sejarah keris. InsyaAllah kita boleh follow beliau dalam FB supaya dapat maklumat dan input yang lebih jelas lagi mengenai dengan keris. Kekuatan Islam kalau kita tengok memang dengan senjata ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menggunakan senjata-senjata yang begitu, macam contohnya para pahlawan Saudi Ayubi mempunyai ada keris Damaskus apa kan, tempurnya yang begitu kuat ya, hingga kan kekuatan besi itu tak boleh di-challenge oleh bangsa-bangsa Eropah lain. Kita tengok buatannya ya. Okey, kita balik pada sejarah Cino. Okey, saya nak sebut mengenai dengan beberapa persemendaannya ya. Aku maaf daripada Kungku Wan, Cik Wan dan Kungku dan juga datuk-datuk semua, insya-Allah semuanya apa yang saya catatkan di sini, saya meraih sangat pada kanan saya Datuk Suhaimi, apa namanya pangkatnya, saudara saya Ayah Long saya panggil ya, dan banyak lagi saya 2-3 orang, antaranya Haji Ibrahim bin Daud dan datuk saya sendiri. Saya sempat dan mencatat dan direkodkan buku-buku dan beberapa orang lagi lah tokoh-tokoh yang sempat saya ambil. Jadinya asal kalau kita tengok Islam yang datang ke Cino, yang tadi saya sebutkan mengenai dengan nama Cino ya, tapi Islamnya ataupun agamanya ada lebih awal lagi, yang catatkan 1028 Masihi tadi, yang datang berdakwah ke sini dah ramai yang mengislamkan akan kerajaan ataupun mereka-mereka yang berada di sini, dan mereka ini membawakan akan jurai-jurai keturunan yang kita sebut antara tokohnya masih belum lagi jumpanya, iaitu dalam syair Tok Sabudin tu sebut Tok Perkasa dan juga Tok Sempurna Alam. Jadi masih lagi dikaji dan digali, masih belum lagi berjumpa siapakah dia. Memanglah nama dan gelaran, tapi dia tu, susuk tubuh tu siapa dia, masih lagi kita kaji dan kita gali supaya mendapatkan resolusinya yang paling tepat dan juga jelas ya. Okey, contohnya yang berada di Ceno yang jelas sekali tokoh Tok Sempurna Alam, yang anaknya iaitu Tok Uban dan Tok Batin Sibuk, dan turun sampai 5-6 adik-beradik yang masyhurnya nama Amru, Anting, Nendong, Cukliok dan apa nama sini Tok Bat? Nendo, dia 5-6 orang adik-beradik yang gurai daripada Tok Sempurna. Rupa-rupanya dia orang ni dalam pada kajiannya 1600-1500 dah ada keturunan, maknanya dia asal Tok Sempurna Alam. Bila datang 1600 Tok Gemuk, maka dia orang berkahwin dengan keluarga ni. Kemudian datang beberapa tokoh kalau kita tengok di depan, iaitu Tok Intan ataupun Nun Intan, orang Minangkabau. Maka apabila tokoh-tokoh yang datang bersemenda dengan tokoh yang sebut Tok Sempurna Alam, maka lahirlah jurai-jurai yang kita sebut yang masyhur. Mungkin dalam catatan sejarah, contoh yang pertama macam Tok Gemuk, iaitu yang masyhurnya anak dia Tok Juwita, antara anaknya yang berkahwin dengan Tok Tamir Bani, yang beroleh orang kaya Ismail, datuk orang kaya Ismail. Kemudian turun ada beberapa adik-beradik, antara orang kaya Haji Hassan, orang kaya Adam, Haji Amir, Cik Khatijah, Haji Haisam dan Tok Kandis.
Maknanya catatan ini kalau dipertikaikan, ustaz dapat daripada mana? Ataupun adakah ini hanya tulisan? Jawapan saya, benda ni bukan satu orang, satu sudut saya ambil, bukan banyak sudut. Antaranya kedudukan saya, Datuk Suhaimi sendiri, dan dia pun mungkin kita boleh dengar sikit dia punya komen mengenai dengan dia pun mendapat sejarah dah lama dari saya. Ya, mungkin puluhan tahun dah beliau mengkaji daripada saya, dan juga dia mempunyai catatan yang lebih lagi tuntas mengenai kesahihan tentang sanad salasilah ini. Dan daripada juga inilah ramai daripada orang Cina yang berindukkan daripada Tok Gemuk. Contohnya Haji Hassan dan juga Khatijah dan Haji Aisyah ni berkahwin dengan keluarga Nun Intan, Raja Minangkabau yang turun ke sini yang meninggalkan zuriatnya Datuk Musa, Mumpik Ibrahim, Tok Sitik dan Tok Ganti. Ini nama-nama tokoh yang terdahulu. Melahirkan antara tokohnya mungkin Samad, Khatib Cotik dan Imam Megah. Maka berkahwin dengan Haji Aisyah, maka dua tokoh ini berkahwin, maka bertibaranlah salasilah ini dan berkait dengan keluarga empu daripada Tok Kaya Adam. Maka inilah yang asal jurai moyang-moyang yang satu dan persemendaan. Ya, okey. Kemudian Tok Sujubillah dikatakan anak nama Zainal Abidin, dan Zainal Abidin itu berkahwin pula dengan sepupunya. Dan saya pun buat lamat yang saya dapat catat daripada Ustaz Jabar, iaitu yang di Pahala Gantang. Itu pun catatan dia pun lama dia mengkaji dengan saya, dan beberapa orang tokoh pengkaji antara Ustaz Redha dan 2-3 orang kita cuba tanya dan cuba kita muzakarah, discuss dan juga kongsikan pula. Bukan cari pada satu sudut. Bukanlah saya ambil satu sudut dan mengiyakan sejarah ni, tidak. Kita ambil daripada banyak-banyak sudut untuk menjelaskan dan juga bukti kesahihannya. Okay, nanti kita tengok di bawah tu keturunan-keturunan yang ini saya ambil satu sudut dah. Kalau kita buka lagi memanglah besar keturunan, ya. InsyaAllah apa yang ingin, kalau keluarga-keluarga yang ikut live ini ingin tengok susu galuh keluarga di Cina, kita buka ruang. Contohnya di seberang ada galeri juga ulama dan awliya yang kita buat proses pencarian salasilah. Mudah-mudahan kita niat betul ikhlas untuk mencari salasilah. Kita perhatikan hadis Rasulullah SAW. Ada yang dia bertemu dengan saya, Ustaz, apa faedah ni sejarah salasilah? Biarlah keluarga yang mati-mati lah, kita yang hidup. Maknanya dia kata tidak ada faedah. Saya jawab dengan satu hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, yang sangat cukup bermakna, yang cuba dipadamkan oleh penjajah, iaitu ta'allamu. Qala Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Maknanya hendak kamu kajilah susu galuh kamu, ma tasilu bihi arhamakum, barang yang boleh menghubungkan silaturahim kamu. Inilah antara konsep penjajah datang untuk memadamkan persaudaraan, kekuatan. Bila kita kata orang Cina, kita saudara orang Cina, tapi hubungan kita tahu macam mana. Tapi bila kita dah tahu susu galuh ni, kita rasa kekuatan ada. Dan juga persaudaraan tu ada. Makin menambahkan silaturahim. Maka situlah sedikit. Kita teruskan pada Tengku untuk penambahannya lagi. Dan juga sedikit, penjelasan mengenai sekarang Cina. Terima kasih Ustaz. Bila kita memegang besi, antara punca kita gagal dalam menjalani kehidupan seorang bertamadun ialah keyakinan diri. Jadi kalau dalam kita baca Quran, baca hadis kalau dengan Ustaz, dan kita baca sejarah-sejarah lama, orang mengatakan orang Melayu tidak ada sejarah penulisan, maka orang Melayu mundur. Ini adalah satu tomahan yang amat salah. Ya, amat salah. Mereka mengatakan tanpanya tahu membaca kitab, malah sampai sekarang ni tak perlu lagi dah berguru. Baca dah faham dah, dah boleh jadi guru dah. Saya kata inilah juga satu teori yang membodohkan orang Melayu dan manusia. Saya katakan Nabi tidak dapat Quran bertulis. Nabi dapat Quran dengan wahyu dan berguru dengan Jibril. Jadi kalau katakan membaca tu boleh menjadikan kita seorang yang bertamadun, mustahil. Tamadun Melayu tidak dibangunkan dengan penulisan, dibangunkan dengan pemikiran akal yang amat kuat. Tradisi lisan kita ini telah membina satu tamadun yang tinggi. Tuan-tuan nak buat keris, kalau ikut buku, saya ingat 1000 line manual tak akan boleh buat sebilah keris. Tak akan boleh. Saya buat keris daripada cari batu, daripada batu besi sampai jadi sebilah keris. Bukan saya buat keris pergi beli tepi jalan. Macam mana nak lebur besi? Dalam Quran disebutkan
untuk mendapatkan besi, bukannya ambil besi, lebur jadi parang. Itu teknologi 1892 sahaja dipatenkan. Sedangkan kita ada teknologi yang lebih lama daripada tu. Teknologi besi Bukit Segompal, kita tak boleh cerita lagi hari ni. Terlalu hebat kalau kita nak ceritakan. Yang kita ada besi yang membuat meriam Patani. Kan? Zaman kita nak diceritakan bagaimana besi-besi Pahang. Orang tanya, besi Pahang ni apa? Hebat sangat ke? Saya kata, mari datang dulu tengok besi Pahang. Jangan cerita dulu. Kan? Datang dulu tengok besi Pahang. Nilai besi Pahang baru boleh banding dengan besi Kedah, banding besi Terengganu. Sebab jujuran besi Pahang, ya, bukan kerana saya orang Pahang, saya nak bangga besi Pahang, tak ada. Saya dah tengok besi hampir seluruh dunia. Tetapi besi yang ada di sini lain, dia punya material yang boleh kita banggakan. Baik tuan-tuan, saya nak kenalkan keris ni. Sebenarnya dah banyak video saya buat, tetapi dalam konteks Cenor, saya menjumpai keris Cenor yang amat hebat sekali. Jadi saya yakin bahawa kalau kita jumpa artifak yang hebat daripada Cenor, mestilah orang yang Cenor ni hebat. Jadi macam mana nak tahu? Dah banyak dia jual. Dia curi, dia jual, banjir, hilang, pindah, semua hilang. Saya ingat dalam dunia Pahang ni, kalau kita cari metal detector, banyak keris Cenor. Yang bertatah emas, jarang negeri lain ada. Cenor ada. Pelik. Cenor ada emas. Saya rasa mungkin ada zaman dulu. Baik tuan-tuan, sekarang saya nak buka sikit cerita. Dalam kita memahami keris, untuk tatapan tuan-tuan, orang Cenor yang mempunyai keris di rumah, carilah ujung-ujung alang, telah tiang, tepi tiang, bawah tiang seri, dalam tiang seri. Ada semua. Tanda yang pertama ialah orang Cenor bagaimana dia berkeris ialah dengan kita melihat sampir dia. Ni sampir Cenor. Sampir Cenor. Hulu dia macam ni, tapi sampir dia menarik. Kalau kita cari sampir keris macam ni, ya, jumpa macam ni, maknanya kita tahulah dia orang Cenor. Sebelum saya nak ceritakan ni, ada orang juga bertanya saya, dalam penulisan tulis Pandai Sarah, Tok Chu, Melela ni, saya katakan sekarang ni penulisan keris semua dah keliru. Ya, semua dah keliru. Hanya setelah saya dapat buku ni, minta buku saya tu. Buku manuskrip ni telah disahkan tahun awal 1800 oleh SOS dan Pusat Negara. Dalam ni ada 6 manuskrip lama Jawi. Manuskrip Jawi semua. Saya buka manuskrip lama ni. Ada 6 manuskrip. Dalam manuskrip ni, kalau dari segi ilmunya, ilmu ni bermula sejak tahun 1400. Tetapi ditulis manuskrip ni, disalin 1800 disalin terakhir. Tapi ilmu dia tu lama. Dah dibuktikan lama. Dalam manuskrip ni, tuan-tuan yang Cenor, kalau nak faham keris, ada 4 sahaja jenis keris. Pertama, keris penimbul. Penimbul adalah keris berbentuk macam ni. Kalau kita ada tuan-tuan yang ada keris macam ni di rumah, maknanya Tok Nenek dia ni adalah orang yang ada kuasa. Ataupun paling-paling tidak pun Tok Empat lah. Paling-paling tidak pun Tok Empat ke, Tok Ngulu ke, Tok Gawa ke apa kan. Maknanya, kalau rumah dia, turunan dia ada keris macam ni, yang asal bukan yang dibeli kat kedai. Yang asal, insyaAllah, ya, Tok Nenek dia ni adalah orang yang dalam kategori ketua. Ketua kampung lah, pemimpin lah, pemimpin. Jadi ini keris namanya penimbul atau penimbal. Itu zaman dulu. Istilah baru namanya keris kuasa. Itu baru sikit. Maknanya orang bawa keris ni, dia berkuasa. Berkuasa menghukum. Bermakna, bila bawa saja keris begini, atau ada keris begini, biasanya keris ni dianugerah oleh raja atau ditempa khusus untuk menaikkan aura diri dia tu. Pemakai dia tu akan bawa aura tersendiri sebagai suatu orang yang mempunyai kuasa. Kuasa memutus atau kuasa mesyuarat ataupun pengurusi dan sebagainya, dan juga hinggakan kuasa menghukum.
Dan keris ni digunakan mengikut catatan orang putih 1805. Ya, catatan ni awal lah, 1805 tu antara catatan terawal di Asia Tenggara, bukan di Malaysia di Asia Tenggara. Di Jawa baru 1872. Di Semenanjung 1805 dah ada catatan tentang hukuman salang. Ya, menggunakan keris. Maka pada masa itu dipanggil keris penyalang ataupun keris alang dan anak alang. Panjang dan pendek kita jangan tengok dulu tuan-tuan. Tengok bentuk dulu bentuk. Dan keris ini, kalau kita tengok bentuknya, saya buka cara nak buka keris, kita lock tangan di sini, pegang di sini, kita buka ke atas kalau dalam keadaan aman. Yang paling signifikan dia panjang. Tetapi panjang tidak menentukan jenis penimbal atau tidak, kerana jenis penimbal adalah bentuk. Biasanya ada kerawang di sini kerawang di sini. Dari kerawang ni saya tahu kerawang ni dia buatan mana. Sama ada di buatan Minangkabau, Sumatera, Aceh, Jambi, Johor, Pahang dan sebagainya, Kelantan, Patani, kita boleh nampak daripada kerawang ini. Ya, daripada kerawang ni kita nampak. Dan daripada alis mata ni atau kening ni kita tahu. Daripada ganja ni kita tahu. Dan malah daripada besi kita tahu. Kalau besi ni kita tengok ada dua besi. Besi ganja dengan besi ni lain besi. Dan di tengah ni ada besi yang dipasak. Dipasak. Jadi bila saya tengok Cik Keris Tok Sami tadi, saya tahu saya saudara dengan dia. Kerana apa? Keris Tok saya ada irah keris Tok dia. Nampak tak? Saya boleh tahu mungkin ada catatan di mana atau tak tahulah hubungan macam mana, kita tak tahu. Tapi melalui sebelah keris saya boleh kenal. Dan keris ini saya nak tunjukkan bagi yang ada di Lancang. Ustaz, ini adalah keris keturunan Tok Perkasa Dramat. Lancar lain tengok tu. Kalau Lancang lain saya ambil ni keris Tiang Seri, rumah nenek saya, Tok saya. Tapi sarung ni saya buat baru. Sarung ni asal dia macam ni. Daripada sarung ni saya gunakan keris lain. Tengok tak? Sarung Semantan, sarung Cenong. Nampak tak? Lebih kurang sama kan? Kalau kita ambil sarung Kelantan, ni saya pakaikan sarung Kelantan sebab hari itu tukarnya Kelantan. Lain bentuk dia. Walaupun Kelantan lebih lain, tetapi saya suruh dia kopi, dia pun tak boleh kopi. Tak kopi, dia lain ni lain. Dia tak jadi sarung Cenong. Ada soalan sikit boleh Antara kita buat soalan sikit. Maknanya bukan lemak paha Cenong, bukan maknanya maksud mana biru sekarang tu. Tak, lain. Paha nama Cenong. Pekan lain sikit. Sanggang lain sikit. Saya tak bawa keris sanggang. Dia memang ada mewakili identiti kawasan. Temelung dengan Cenong sama Temelung dengan Cenong lebih kurang ada sama. Dan malah dia bukan setakat identiti kawasan, identiti persebendaan saudara. Masa yang saya khabar tadi, macam saya khabar kan, ni Tok Dramat Perkasa punya star. Ini Putu Menggong punya star. Maknanya Wang Mutahir, Bloto Koris ni star. Nampak tak? Jadi saya nampak bentuk dia bukan sama kan. Comel mana tak tahulah, tapi ini asal ni. Dia halus. Kalau belah lain dia, saya tak bawa keris Temenggung yang ni. Yang tu yang Ni siapa punya? Rizal. Bila tengok yang ni pun cenol juga. Saya kena. Sebab apa? Ini kalau kita tengok tengkunik punya keris, ada sikit, lebih ada sikit macam ni, tapi dia yang tu lagi comel sikit. Maknanya kalau kita bawa keris tengkunik yang kuat, maknanya kita tahu pada zaman tu tukarnya sama. Nampak tak? Tukarnya satu zaman. Jadi star dia tu kita tahu satu kilang. Jadi kita tahu maknanya zaman ni zaman bila ni? Tuan. Dah laki kira zaman tu. Zaman tu nak kira. Zaman kuliah ke, zaman sore ke, atas lagi. Zaman wali lagi ya. Zaman tu Ali lagi. Maknanya kita dapat tahu dah cara bentuk, cara batang serunai ni pun kita tahu dah.
Jadi sebab tu saya kata ni kita boleh connect batang surunan ni macam mana, dan yang ini lain sikit. Betul je kan? Saya rasa lah, saya rasa zaman ni kerja bilah ni lama saya rasa, tapi ni dah baru sikit. Baru saya kawan tu juga tu kan. Tetapi cara dia buat ni, dia kaedah dia, dia kalau kering ni ganja irah, dia ni bantal surunan irah, dia sambung terus. Hebat tukar ni. Tukar ni dia nak buat ni, dia kena cari papan besar ni kan. Dia ni baru dia tembuk. Kalau kita sambung. Tapi ada kelemahan, ada kelemahan dan ada kebaikan sarung macam ni. Jadi saya kata tadi, kita boleh connect. Itu keris penimbal. Kedua, kita nak tahu adalah keris pokal. Keris pokal ni dia tak ada loop. Naga ni ada loop Pokal ni dia tak ada loop. Dia biasanya loop satu je. Ada. Okey. Jadi kalau kita nak tahu spokal ni adalah permainan pahlawan. Kalau lah orang tu nenek dia ada spokal kan, dan dia tidak ada penimbal, kita tahu taraf dia adalah taraf pendekar. Bukan saya nak khabar ke perbezaan orang kata merendah ke tak ada minta maaf banyak saya bukan kawan nak merendah, tapi saya khabar pada kajian kita, maknanya keris itu kalau pegang dia spokal, kecuali dia ada dua. Kalau dia ada dua, maka spokal tu keris kedua. Maka dia ni pahlawan dan ketua ataupun taraf pemimpin lah. Jadi kita tahu dari situ. Jadi spokal ni keris dia tak ada loop. Dan permainan keris spokal ni bukan menikam. Main dia ada 60 cara. Saya ada buku saya tulis 60 cara bermain keris Melayu. Jadi kita cara main kita, ya. Cara nantilah kalau tengok cara main petang ni, malam petang ni kita boleh tunjuk sikit cara main. Biar macam dia tahu cara main dia. Bukan berlawan. Ni bukan cara tari, cara main keris. Cara main keris menari saya tak reti ya. Cara makan keris pokal. Demo sikit. Nanti terima, nanti payah berebut. Okey. Ketiga, keris lok. Keris lok ni asal nama sempena. Kalau dalam manuskrip nama dia sempena. Jadi, comel ya. Okey. Tak apa. Semoga ni kita boleh buka Okey. Ni tak ada lok Namanya spokal ni. Tapi kalau spokal cenok, dia condong, dia dahsyat sikit. Ini spokal yang dah sampai sekarang Spokal Terengganu tu memang lain. Lain. Terengganu lain. Dan malah bukan kita setakat tengok bentuk nanti kita tengok besi pula. Besi jenuh lain lagi. Besi pahang pakai lain lagi. Besi Sungai Lemil lain. Besi Gerantut lain. Jadi nak tengok besi, nanti bak lain lah pula. Habis cerita gitu. Kita tengok betul. Jadi kita tahu taraf dia. Maknanya cara main dia. Dia pegang dia. Kalau orang pegang keris gini. Jadi bila kita tengok orang pegang keris, dalam keadaan aman, dia lock sini, dia pegang keris gini, kita tahu dia belajar dalam buku. Tapi kalau kita, orang hak pandai sikit, dia letak macam ni. Atau letak di kuku. Letak macam ni. Jadi dia tengok ni, dia tak pegang bilah ni. Sebab kalau pegang bilah ni karat, dia letak ni, dia jaga betul. Kena aman. Kan? Tetapi, kalau dalam pertarungan, dia tak buka gini. Dia buka gini. Pegang dia begini. Pegang dia begini. Dan bila kita pegang gini, sampai ni, dia sengit sikit. Dia pegang macam ni. Pegang macam ni, saya nak demo Keris bukan tikam gini. Tikam ini salah satu je cara. Keris ni, ujung dia ni, kalau kita tengok, macam ni saya tahu keris ni buatan mana, sebab bila saya tengok macam ni, dia tak nipis ujung. Kalau kita main keris ni, di ujung ni kita boleh potong getah macam ni. Kalau tak percaya, bagi leher saya bagi. Sebab
Dengan cara rintisan begini sebilah keris, kalau orang pandai dia macam ni saja, dalam keadaan macam ni saja boleh membunuh. Macam ni saja. Dia punya, saya panggil ringkis ataupun petikan. Kalau kena pada urat, nanti saya tunjuk, kena pada urat, sepokal ni macam ni je putus dia punya urat leher. Jadi betapa hebatnya cara orang Melayu bermain keris. Kerana dia libas. Kalau tak libas, tercabut ni. Orang kapur yang ada ganja, yang ada ni, dia kapur. Kalau yang ada belalai gajah, itu lagi bahaya. Sebab dia lagi kemah pegang. Jadi dia macam ni, dia potong. Dia potong macam ni, dia ganjil, stop. Dia potong macam ni, dia ganjil, stop. Jadi saya boleh tunjuk cara nak main dia, macam mana dah dipotong di mana. Jadi betapa hebatnya orang dulu bermain keris. Baik. Kalau keris ni, ni keris hebat. Saya gambar terang. Ya, saya tak izin sesuai je. Inilah dia keris sempena Riau. Kenapa saya kata keris ni, walaupun ni saya buka rahsia ni, kenapa keris ni ada di Cenor dan keris tak ada tempat lain. Teknologi keris ni, orang dulu tengok cerita kan, pembuatan bilah dia, bentuk dia ada elemen Riau dalam. Ada elemen Riau. Saya tengok ni, saya tahu keris ni tempatan Riau. Maka orang Cenor memang betul berkait rapat dengan Riau Lingga. Ya, orang sibuk tengok cerita betul zaman dulu sempena Riau. Ya, keris ni nama sempena kerana dia ada lok pamor dia ni dan ganja dia ni, ganja kedut ni payah ada pada orang biasa. Kalau ganja kedut ni saya tahu, kalau tradisi Bugis Sulawesi, ganja kedut ni orang ganja-ganja. Biasanya orang ganja. Jarang orang biasa ada ganja kedut. Nak pula ada cengkok. Nak pula pamor dan sebagainya, dan jenis besi dan aura. Saya tak nak cerita saya aura ni sebab orang tak merasa pegang, tak tahu aura. Jadi kena datang pegang baru rasa aura. Tapi dari segi jauh saya kata orang yang tahu, inilah dia kehebatan keluarga Semenda dan saudara Salasilah. Saya nak sebutkan Ustaz dalam mengkaji sejarah saya menggunakan metodologi tarikh. Maknanya saya tidak akan cerita sejarah sana kemari kemari. Tarikh bila kehebatan Cenor dalam bentuk keris, kita kena cari 1800, 1700, 1600 dan 1000 atau 900 kan. Jadi kita susun ikut tarikh dia tu, baru kita nampak perkaitan zaman. Dan akhirnya keris cerita. Keris cerita. Ini pun keris Cenor. Naga Cenor. Kenapa? Keris ni agak baru. Tetapi besi dia ni kita tahu. Tengok ganja dia. Kedut kan? Jadi besi dia ni, cara main dia ni, dia pegang dia ni, kita tahu dia sempena tapi panggil naga. Jadi bila kita tengok keris ni, kita tahu, oh, ini zaman dulunya pemegang ni, kita tahu siapa. Naga Cenor. Besi dia. Jadi kita tahu kalau hari ni lah siapa-siapa buka keris ni kan, rumah dia ada keris kedut macam ni. Dia kata saya gini-gini, saya akan percaya dia. Sebab apa, saya tahu dia ada barang bukti. Tapi ada kata dia lurus, dia tahu dia cerita macam ni. Okey, tak apa, saya diam lah, minta maaf. Tak ada khabar siapa lah kan. Kita pun tak nak mengaitkan orang. Tapi kita bersyukur daripada minat, elok dia cari. Mungkin ada salah silah yang disebutkan ni. Dan air, mana ada 4 keris. 4 keris. Selepas bila kita tahu spokal, maka kita tengok tukang. Contohnya spokal Tok Chu, spokal Pandai Saras, spokal Pok Lee. Macam tu. Jangan kita sebut, oh ni keris Pandai Saras. Keris apa? Pandai Saras, itu nama tukang. Nama keris yang apa? Bentuk keris ni mana? Dia tak reti pula kat situ. Jadi itu yang pening. Jadi betul terabur pening. Jadi bila tengok kerawang-kerawang ni, nama pembuat tak sama dengan nama
keris. Dan akhirnya sekali kita dari segi tengok, ni sesi saya terakhir lah. Kan ada satu lagi. Terakhir. Sebelum saya nak tutup sesi saya ni, saya nak tunjuk sikit senjata Sikin Aceh atau Sikin Cenung. Orang kata main padang lading. Main orang Cenung tak kata main padang lading. Lading ni lagi dahsyat, berukir dan sebagainya kan. Ini mainan usia lama. Ini zaman Aceh. Zaman Aceh. Tak banyak benda ni. Saya tahu seorang pengumpul kerabat Pahang ada lebih 10 bilah benda ni. Satu yang saya jual ke dia. Tapi ni saya simpan. Ni pun saya ambil pada waris juga. Tapi maknanya ini adalah sikin, hanya senjata orang Cenung. Tempat lain tak ada. Sebab tu ada batu Aceh sini. Jadi ini tak banyak benda ni. Kat Malaysia tak banyak. Saya ingat tak lebih daripada 20 bilah lah. Kat Pahang ni kita jumpa pun, ini saya jumpa 3-4 bilah, lancar desa, orang tu tak nak jual lagi. Tapi banyak lah pada kerabat kerja tu, dia banyak beli. Pantang pula, berapa ribu dia kan. Jadi memang habis banyak. Keris ni saya dah belanja lebih banyak dah. Malah nak cerita. Dan akhir sekali, kalau aku naik lagi lah, sebut nama dia pula. Tapi itu sahabat saya yang baik. Saya bangga dengan dia, seorang kerabat kerja yang sanggup menyimpan barang-barang ni demi menjaga warisan kita. Kalau tak ada orang macam dia, keris ni akan lebur, hilang bawah ke laut je. Jadi saya kasihlah orang macam tu lah sanggup menyimpan barang-barang kan. Dan akhir sekali, sebagai penutup pada ni, mungkin lain kali kita boleh bincang teknologi orang Pahang. Sebenarnya biasanya ada di Pahang je, teknologi besi mawas. Adik besi mawas. Apa yang tu? Orang kata ni daripada batang mawar ke darah mawar ke apa, saya kata dari darah mawas. Ya, kecil. Okay, besi ni saya coverkan. Kenapa saya cover ke Cenung? Sebab besi ni banyak belah yang hebatnya belah kerja gantut. Belah ke bukan Gua Musang sana teknologi dia. Tapi besi ni ada di kawasan sini. Mana dia sampai ke Dendau Rompin tu ada. Puak-puak ni ada. Jadi macam mana besi ni dia buat? Tuan-tuan, besi ni amat bahaya. Kalau hidu saja bau besi ni boleh mati. Allah. Hidu saja kalau kita bakar besi ni, kita boleh mati. Dia racun. Terlalu banyak sulfur. Dan besi, saya nak ceritakan keris ni tadi. Sebenarnya mungkin saya tak akan ceritakan banyak-banyak lah. Dalam besi keris ni ada banyak bahan. Sebab tu dia boleh berkilau waktu malam. Asalnya lah dulu ceritanya. Kenapa? Dia ada sulfur. Sains ni dia ada sulfur. Dan sulfur ni tahu sulfur maknanya belerang malam tu bila kita tengok lautan kan, kita tengok macam kulak tu kan, itu sebenarnya ada barang yang ada sulfur kan. Macam batu-batu tu. Jadi itulah teknologi kita. Jadi dari segi teknologi ni kita kena faham. Dalam kita cerita mistik-mistik ni takkan reti. Jadi kita tengok teknologi, apa yang tulis Quran, teknologi besi. Dan besi keris ni, saya nak sebutkan nanti kita cerita. Besi keris ni dengan besi keris ni, besi keris ni saya tahu antara keris hebat juga besi keris ni. Keris ni besi dia dari Sumatera. Okey, maknanya kalau keris ni besi dia saya rasa faham. Dan kalau keris ni campuran petani, cara-cara besi dia. Ini sama keris Syamil. Cara dia selit besi tu kita tahu. Dan satu lagi keris ni. Ni mewah ni, gading ni. Besi ni saya tahu kalau pasang ni barang lama, besi ni Aceh. Aceh. Ni barang Aceh. Kalau dia barang lama lah betul ke? Tengok. Macam saya tak nak tanya dia. Maka sebab saya tengok besi saya tahu. Waris besi ni daripada mana dia punya turunannya.
maka kita tahu bahawa kita ni ada elemen-elemen dia memang simple, tapi cara buat besi ataupun teknologi itu saya tahu berkaitan acik. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak kerana sama-sama dengan kita. Jadi saya bukan kata nak promosi, kerana cintakan sejarah ni saya ada menerbitkan beberapa buku, ya, contohnya Asal-Usul Pagaruyung. Dalam ni tajuknya Asal Pagaruyung. Saya nak ceritakan sedikit kenapa orang salah faham tentang Minangkabau dan Pagaruyung. Saya ceritakan ni, nak sentuh sikit. Kerana gini, Minangkabau adalah sistem kehidupan, bukannya asal-usul. Minangkabau adalah sistem kehidupan, macam agama. Sistem adat kehidupan yang berpandukan Quran dan Sunnah dan juga ketauhidan asal. Kerajaan Pagaruyung dibina oleh Adia Wahman pada 1345. Kerajaan Pagaruyung mengamalkan adat Minangkabau kerana apabila Sangsa Purba pergi ke Minangkabau, kawasan Minangkabau tu, kawasan Pagaruyung tu, dia tengok di situ dah ada tamadun yang lama, tamadun peradaban. Maka dia anak Raja Singhasari Kertanegara, ya, dan maknya adalah anak kepada Sangsa Purba, berkahwin bina kerajaan Pagaruyung. Jadi orang Minangkabau dengan orang Pagaruyung berbeza sikit dalam kedudukan status sosial. Bila kita sebut orang Minangkabau, dia bukannya menunjukkan keluarga atau keluarga diraja, dia menunjukkan, dia mengamalkan satu adat cara hidup Minang. Cara hidup Minangkabau ni dah tersebar seluruh alam Melayu, sampai ke China. Jadi kita kena faham, kalau kita orang Cina, orang Minangkabau, maka sebenarnya orang Cina ni dah ada peradaban lama, sekurang-kurangnya sejak 1300. Tetapi kalau dia kata dia Minangkabau Pagaruyung, maka dia mengamal adat Minangkabau dan orang kata apa, diskopkan kepada kawasan Pagaruyung di mana kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ni dia ada 64 sapik belahan termasuk Negeri Sembilan. Dan sapik belahan Negeri Sembilan ini bersemenda ke Pahang kerana ilmu alam Minangkabau ni dah sampai ke Patani, Kemboja sana. Jadi lalu di Pahang. Maka disitulah disebutkan tadi bahawa orang Pahang ada mengamal adat Minangkabau, ya, dan ada menjaga kedaulatan Pagaruyung. Okey. Ketiga, datangnya pengaruh Ligor Siam dan Bugis. Bugis datang ke alam Melayu secara besar-besaran 1700 ke atas. Tetapi mereka telah lama di alam Melayu sejak zaman Tua lagi. Kerana teknologi perkapalan Melaka adalah teknologi perkapalan Bugis. Kena ingat, jadi kita tak boleh buang Bugis kerana sesuatu sejarah yang 1800. Kita kena faham sejarah dia lebih lama. Dan juga kita kena faham juga Patani punya teknologi bergabung dengan Jawa, dan Kelantan Patani ni di Jawa. Jadi Jawa, Bugis, Sumatera, Semenanjung mesti dilihat dalam konteks alam Melayu. Kita tak boleh jadi asobiah sangatlah, kau Jawa, kau Bugis, aku Minang, aku tak nak kawan dengan kau. Tak boleh, kita kena sama-sama duduk membangunkan peradaban alam Melayu. Itu prinsip yang saya nak bawa. Jadi jangan kita terlalu fokus kepada satu ketaasuban individu ataupun grup hingga kita lupa sebenarnya yang kita nak bina adalah peradaban kita. Jadi tuan-tuan, di Cenor ni ada Bugis, ada Minang. Saya tak pasti Jawa dia dah belum, tapi ada Aceh, Sumatera memang dah ada, Sembawa ada, Sembawa, dan paling menarik Senggora. Sebenarnya Senggora, orang Besagi ni adalah kebanyakannya orang Senggora. Besagi, Petani. Senggora zaman Campar. Tapi itu kajian Senggora Songkla lah sekarang ni. Kajian saya mengenai perkerisan, saya Senggora ni saya belum tahu lagi keris dia, tetapi dari segi kajian kain, saya ada banyak kain Cenor yang asal
dicampak. Campak. Kemboja dan dia tidak direct tetapi melalui Senggora. Jadi memang jelas zaman kita bersama Siam turun menjajah sampai ke Temasek, Timur duduk tengah. Zaman naik jauh naik ke atas, kita duduk tengah. Sampai zaman Wak Ahmad, Wak Mutahid, Wak Ismail. Wak Ismail duduk tengah, orang Cendor juga. Itulah penutupnya. Assalamualaikum.